Kifi pernah dengar kalau kita resuscitate pesakit, biasanya waris tidak dibenarkan masuk. Waris tak boleh tengok, tapi staff saya, bos saya tahu style Dr. Mala, bila kita tengah resuscitate, saya akan bagi family masuk. Saya akan suruh diorang pegang tangan, saya akan suruh diorang ikut religion, mengajar mengucap ke say something, beri kekuatan, because sebagai ahli keluarga, kalau kita tidak berada pada ketika itu, feeling dia lain sikit daripada bila kita berada. Nona Superwoman Award kali ini kita memberi penghargaan kepada Dr. Mala Santi sebagai wanita inspirasi. Inspirasi doktor. Daripada COVID-19 sampai sekarang, doktor terus berjuang. Berjuang maksud saya berjuang dalam social media. Dan kita sangat-sangat bangga bila ada rakyat Malaysia berketurunan India, fasih berbahasa, bercakap tentang kesihatan. Apa yang memberi perubahan kepada Dr. Mala bila Dr. Mala dah tiba-tiba lah jadi daripada seorang doktor tiba-tiba tular di social media, viral, popular. Apa perubahan dan apa yang you rasa, doktor? Perubahan paling besar pada diri saya adalah bila keluar ke mana-mana pun, pergi pasar, pergi supermarket, pergi playground, pergi shopping mall, mesti ada orang tegur, Dr. Mala ke? Mesti dikenali. Kadang-kadang orang ambil gambar, ambil video daripada jauh, rasa takut. Kita tak tahu kenapa dia orang buat kan, rasa insecure sikit jugalah. Jadi saya rasa sebab dikenali ramai tu, pemakaian saya berubah. Personality saya berubah sebab tak boleh keluar. Pemakaian berubah tu dulu macam mana? Dulu kalau nak pergi pasar pakai t-shirt dengan seluar jeans biasa saja. Selekeh je lah, pakai seluar pendek kadang-kadang. Kalau sekarang? Sekarang tak boleh lah. Mula-mula lah doktor, bila you nak masuk dalam dunia social media ni, apa you fikir mula-mula doktor? Macam mana you terfikir macam, adakah memang attention you untuk jadi perhatian dalam social media? Ataupun mula-mula masuk sekadar suka-suka? Ataupun memang you ada visi atau misi you sendiri dalam social media ni? Semuanya hanyalah kemalangan. Semua orang ada akaun media sosial kan. Betul. Kita ada Instagram, kita ada Facebook dan sebagainya. So saya ada Facebook saya pada tahun 2020 tu dengan kita punya friends list lah. Dalam 1,000-2,000 orang kan, kawan-kawan, sekolah apa semua. Tujuan saya adalah untuk berkongsi kepada circle yang keluar lah dekat newsfeed mereka. Tetapi setiap kali saya viral tu, saya tak pernah sangka yang konten tersebut, topik tersebut, info tersebut akan menjadi viral. You berkhidmat sebagai seorang doktor di unit kecemasan ni kan, betul atau tak? Betul. Doktor unit kecemasan, lepas sudah jadi sekarang Insta famous di social media, TikTok lah apa segala bagai. Macam mana you fikirkan masa, doktor? Saya tak pernah balance out. Saya tak pernah buat everything myself. Jawapannya adalah saya selalu dan sentiasa mencari support system. Saya sentiasa mencari bantuan sebab saya tahu wanita kita tak boleh buat anything on our own. Kita perlukan bantuan. So, di rumah saya ada suami yang sangat supportive, saya ada pembantu rumah untuk bantu saya, mak saya pun selalu tolong juga, selalu balik dan sebagainya. Di tempat kerja pun rakan-rakan, bos, colleagues memang sangat membantu dan untuk social media pun saya ada 2 superwoman juga yang membantu saya, Sarah dan Nurzat. So, diorang take care of online platforms. I dapat tahu, I baca, I survey-survey kat Google tu, rupanya Dr. Mala ni peminat setia nombor 1 era Fazira. Betul. Kan? Yes. Kita nak break ni sekejap ni. Okay. Nak ringan-ringan sekejap kan? Cuba nyanyi sikit lagu era Fazira. Oh my god. No. No way. Saya sebenarnya peminat era Fazira, peminat Datuk Siti Nurhaliza juga. Tak boleh era Fazira nyanyi lagu Siti. No. Tak pandai, tak reti, tak ingat. No. Apa yang membuatkan you kagum dengan 2 wanita ternama ini? Saya rasa apa yang saya paling kagum adalah mereka kekal. Fame is something yang datang dan pergi, tetapi 2 superwoman ini mereka kekal daripada dulu sampai sekarang. Banyak sebenarnya desas-desus berkenaan dengan kehidupan peribadi mereka, but they stay strong.
Ada yang mereka respon dengan bijak, ada yang mereka senyap. Cara mereka handle dunia selebriti, dunia media tu sebenarnya I think banyak yang orang-orang muda boleh pelajari tentang dua orang ini. Kalau bolehlah you ceritakan sedikit background keluarga you. Adakah you daripada kelompok keluarga yang senang? You kehidupan Dr. Mala, perjalanan yang dilalui untuk menjadi seorang doktor itu mudah, maksudnya pergi belajar, semua dah disediakan. Kalau boleh disentuh sikitlah kehidupan latar belakang Dr. Mala yang mungkin boleh dijadikan inspirasi kepada semua wanita-wanita Malaysia. Okey, saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Lahir dengan 4 orang adik-beradik, 3 kakak, seorang adik perempuan. So semua wanita lah. Ibu suri rumah tangga. Mak saya belajar sampai sekolah rendah. Lepas tu mak berhenti sekolah sebab nak jaga adik. Dan adik dia tu yang jadi doktor. So daripada sana bermulanya inspirasi mak nak anak dia jadi doktor. Alright, so daripada kakak sulung, kakak kedua, jadi sampai kat saya tu dah tak boleh nak tepis dah. So sayalah yang pujuk dan diusap sejak kecil untuk jadi doktor. Ayah belajar sampai sekolah menengah, lepas tu terpaksa berhenti belajar juga sebab dia jaga adik-adik dia. Ayah dalam bidang construction, lori, supply, batu dalam bidang tersebut. So saya daripada sekolah kebangsaan yang dekat dengan rumah je, sekolah rendah boleh jalan kaki pergi sekolah. Sekolah menengah masuk ke sekolah berasrama penuh, Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. So belajar 5 tahun di sana. Memang makan, pakai, tidur, bangun pagi, tidur malam dekat sana lah. So mungkin di sana di mana bahasa saya menjadi lebih fasih dan saya lebih biasa hidup di kalangan orang Melayu sebab 99% memang Malay lah kalau dekat SBP kan. Itu tentang keluarga saya dan macam mana saya membesar. So bila saya dah habis sekolah menengah, nak sambung ke perubatan, memang tak dapat mana-mana offer ataupun beasiswa untuk perubatan, saya dapat untuk accountancy. Tapi saya tolak sebab saya memang nak jadi doktor. So saya terpaksa tolak beasiswa yang diberi. Saya pujuk, rayu, menangis dekat mak ayah untuk nak buat perubatan juga. So ayah terpaksa keluarkan duit sendiri, ada yang separuh beasiswa, ambil loan dan sebagainya. Ayah saya memang diberikan segala-galanya. Rumah yang dah habis bayar pun refinance balik. Kalau dalam bahasa Melayunya gadai lah ya. Sebab saya minta, saya janji kat ayah, saya akan habis belajar, saya akan bayar balik loan-loan tu. Bukan ayah je sebenarnya, my uncle, auntie, a whole family. Mereka berkorban untuk doktor. Dari segi kewangan, dari segi semangat, support. So 2003 sampai 2009 was the toughest time of my life. Tapi saya tahu once saya habis, saya akan pass, saya akan dapatkan title doktor depan nama saya. After that, saya akan tingkatkan family saya dari segi kewangan, maruah, everything. So, pengorbanan ayah, doa mak, tangisan mak yang tak pernah berhenti-henti, makcik saya, my citi, my atte, they were all there. And my pakcik yang jadi doktor tu, adik kepada mak saya, dia juga. All of them actually. Mungkin saya tak dapat nak sebutkan every one of them, but they know who they are. So dari segi kewangan, semangat, everything they supported, and finally then I graduated. So it wasn't easy. Bukan senang, especially tolak benda yang dah diberi dan cari sesuatu yang memang saya impikan dari kecil. Tapi sekarang dah dekat 3+ tahun bekerja, sangat-sangat worth it, sangat-sangat puas. Dan kalau diputar kembali masa ketika itu, akankah saya tolak beasiswa tersebut? Walaupun saya tahu 6 tahun tu begitu susah dari segi kewangan, saya rasa saya masih akan tolak juga. Saya akan go through kesusahan itu juga untuk capai apa yang saya ada sekarang. Segala budi telah dikembalikan kepada keluarga. Yes. Dan kini Dr. Mala telah menjadi seorang wanita yang menginspirasikan wanita-wanita lain. Okey doktor, dalam ketika menjadi seorang doktor, mesti ada banyak kesukaran, keadaan sukar yang doktor lalui. Boleh kongsikan kepada kita saat-saat paling sukar yang menyentuh ataupun momen yang paling dekat dalam doktor ketika bertugas sebagai di rawatan kecemasan? Bagi saya momen paling susah adalah bila ada patient sakit jantung datang, kita confirmkan dia serangan jantung dan tiba-tiba dia collapse.
dia tidak sedarkan diri dan berhenti bernafas, nadi berhenti. So satu adalah sebab emosi saya will come up sebab pernah berlaku kepada ayah saya situasi yang sama. Dan saya pernah CPR ayah saya sendiri. So setiap kali ia berlaku, saya akan berhempas pulas untuk dekupkan balik nadi dia, jantung dia, walaupun saya tahu itu bukan di tangan saya. Betul. So ketika itu biasanya saya memainkan dua-dua peranan. Saya doktor juga, saya akan research juga, dan saya akan saya akan jadi part of the family juga. So kalau biasanya, mungkin Kifi pernah dengar, kalau kita resuscitate pesakit, biasanya waris tidak dibenarkan masuk. Waris tak boleh tengok, tapi staff saya, bos saya tahu style Dr. Mala, bila kita tengah resuscitate, saya akan bagi family masuk. Saya akan suruh diorang pegang tangan, saya akan suruh diorang ikut religion, mengajar mengucap ke, say something, beri kekuatan, because sebagai ahli keluarga, kalau kita tidak berada pada ketika itu, feeling dia lain sikit daripada bila kita berada. So I will do that. So for me, the toughest thing adalah untuk to see heart attack collapse. Dalam perjalanan sebagai seorang doktor, pasti kita ada juga melakukan kesilapan. So antara kesilapan yang mungkin doktor rasa tak patutnya terjadi, ataupun you dah berusaha untuk elakkan kesilapan tu dan ia terjadi juga, dan yang doktor ingat sampai sekarang. Waktu tu saya bertugas di sebuah hospital kerajaan, dan saya agak junior lagi lah sebagai pegawai perubutan, bukan houseman, kita dah jadi MO. So ada seorang ibu, dia bawa anak dia lebih kurang pukul 2-3 pagi, 3-4 pagi lah. Dia kata anak dia menangis tak berhenti-henti, tak boleh nak tidur. So itu je komplain dia, inconsolable cry, dan dia sangat tak sedap hati. Tapi dia datang sebab kita ramai-ramai kan dekat emergency department, banyak doktor, lagipun di tengah pagi tu tak banyak patient. So bila check tengok normal, senior doktor tengok normal, semua tengok normal. So kita cadangkan discharge. Tapi mak ni berkeras, dia tak nak discharge sebab dia kata bila balik anak dia tak tidur, so dia tak sedap hati, dia nak duduk kat situ sampai pagi, dan husband dia kat kereta. So kita observe dia, tak sampai 2-3 jam lepas tu budak tu muntah, keluar susu daripada hidung, daripada semua, dan budak tu berhenti bernafas di situ juga. So dimasukkan tube, apa semua memang dikomakan dan sebagainya, dan waktu tu sebenarnya dikonfirmkan dia tersedak susu. Aspiration pneumonia kita panggil. So sebenarnya mungkin sebelum tu dia dah menangis dan dia tak nak tidur tu sebab dah ada tersedak sedikit tapi tak begitu banyak. So dari situ saya belajar sebenarnya jangan main-main dengan kita panggil mother's instinct. Kita ni doktor, nurse, kita tengok budak tu sekejap je, mungkin dalam 5 minit, 10 minit ataupun setengah jam bila kita periksa budak tu. Tapi mak ni dia tengok anak dia sejak daripada dalam uterus, dalam rahim lagi, dia tahu perasaan. Dan bila jadi doktor ni memang ada ibu yang terlampau takut, ibu yang tengah-tengah, ibu yang sangat relax. Tapi apa yang saya pelajari di sana adalah jangan main-main dengan maternal instinct. Insting seorang, naluri seorang ibu. Dan sebab saya berada di Jabatan Kecemasan, kita yang akan refer untuk admitkan pesakit. So kadang-kadang doktor-doktor senior yang kita referkan tu, terutamanya bila kita dekat hospital kerajaan, resources sangat limited kan. So mereka akan question, kenapa nak admit? Apa yang teruk sangat? So saya kalau ibu dia memang dah rasa tak sedap hati, memang saya tak akan discharge. Memang saya akan simpan, saya akan tanya, ibu okey? Kalau nak discharge pun saya akan tanya, ibu okey ke? Ni okey ke? Okey, kita bagi appointment balik dan sebagainya. So I learned naluri ibu tidak setanding dengan pengetahuan perubatan. Kalau kita nak bicara tentang rawatan pesakit, pasti banyak cerita-cerita yang boleh meruntunkan jiwa dan naluri seorang wanita, especially, dan you seorang doktor, seorang ibu. So kita nak tanya pula lah, you dah jadi doktor, you dah jadi seorang Insta famous, kan, dah viral sana sini. So apa lagi Dr. Mala, apa lagi, what next Dr. Mala punya langkah seterusnya? Saya nak lebih dekat dengan orang awam, dengan orang bukan perubatan. Saya nak wujudkan, sebenarnya my passion is more of mental health. Saya rasa kesihatan bermula daripada kesihatan mental, kekuatan kesihatan mental kita. So bila kita
penat, bila kita stres, bila kita workaholic, kita akan mula jatuh sakit, dapat tekanan darah tinggi, dapat serangan jantung, dapat stroke dan sebagainya. So ia semua bermula daripada mental health. Apa lagi mungkin adalah sesuatu yang berkaitan dengan mental health, maybe my own practice ataupun dari segi media sosial punya presence pun maybe a bit more into kesihatan mental, pemakanan sihat dan sebagainya. Pengertian untuk Dr. Mala sendiri, superwoman, apa yang boleh anda katakan? Bagi saya superwoman adalah bila kita multitasking, ibu, anak, adik, kawan dan juga doktor, dan bagi saya sendiri influencer, anak Malaysia. So multitasking, rasa penat, rasa tak larat, rasa nak give up every other day, tetapi bangun setiap hari dengan inspirasi baru, dengan azam baru untuk teruskan perjuangan ini demi orang-orang yang support kita di sekeliling kita dan orang-orang yang sentiasa menantikan perjuangan ini berterusan, informasi ini berterusan. So bagi saya, superwoman bermaksud multitasking, tak larat tapi continuously still doing it. Terima kasih kepada Dr. Mala kerana sudi menerima penghargaan daripada majalah Nona sebagai Nona Influencer Health Award tahun 2022. Semoga sukses terus dan semoga siapa kata tak cantik, manis, cantik. Dr. Mala. Cepat Dr. Mala nyanyilah sikit. Oh my god. No. Thank you so much everyone. Bye. Assalamualaikum.